Okay, so Assalamualaikum. Hari ni nak cerita sikit pasal tagaful kan. Aku dah dalam tagaful ni dah lebih kurang 5 tahun. Almost 5 years. Okay. So, hari ni apa yang nak cerita adalah hibah tagaful. Apa tu hibah tagaful? Hibah tagaful ni basically adalah fund. Allahu Akbar. Basically adalah fund yang kita sediakan untuk family ataupun diri kita sendiri upon unexpected events of 3D. So 3 ni pula apa? 3 ni adalah death, disability and disease. Okay, kenapa kita perlukan hibah takaful? Sebab kita perlu support family kita untuk teruskan hidup waktu kita tiada. Lagi-lagi kalau kita adalah seorang breadwinner kan. So time kita hidup, kita dah support dia orang. Tapi takkanlah time mati kita nak biar dia orang tergapai-gapai. Faham tak? So contoh support fund ni kita boleh pakai untuk apa? Adalah kita pakai untuk debt settlement, kita pakai untuk education, kita pakai untuk emergency fund, kita pakai untuk minum, makan dan wealth distribution and estate management fund. Okay? So yang ni adalah yang paling crucial lah. Sebab wealth distribution and estate management fund ni dia akan kena up to 5 or 10%. So contoh kan, bila kita meninggal dunia, kita ada aset, kita nak bagikan aset tu kepada family kita. So basically aset tu akan melalui wealth distribution method. So dia akan melalui legal. Dia akan kena bayar peguam, kena bayar itu ini, kena pergi jabatan sumpah apa semua. So, dia akan amount yang diperlukan adalah 5 ke 10% daripada total asset. Kalau asset kita 100,000, 10% 10,000. Kalau asset kita 1 juta, 10% 100k, 100,000. So basically family kita perlu sediakan that 100,000 upfront before family kita dapat merasa duit kita tu. Faham tak? So benda ni adalah yang paling crucial lah. Wealth distribution, estate management fund. Okay, siapa yang paling perlu ada hibah takaful ni? Yang ni adalah yang pertama, ayah. Sebab apa? Basically bila kita cerita pasal ayah, dia ada anak-anak lah. Okay, lepas tu yang kedua adalah duda dengan anak, janda dengan anak, suami, sebab suami ada isteri. Lepas tu kalau bujang pun penting juga, sebab basically bujang ni kita buat hibah takaful untuk kita bagi kat parents. Contoh, kalau kita ada buat loan ke apa kan, so basically kalau kita meninggal dunia sebagai seorang bujang, loan tu akan kembali semula ke parents kita. Okay, bila masa yang sesuai untuk ambil hibah takaful ni? Early is the best time. Sebab apa? Sebab contoh kan, antara umur saya 25 and umur contoh Encik Ali umur 40. Okay, so umur 25 you dapat dengan harga lagi murah daripada umur 40. Faham tak? Kalau time tu Encik Ali baru nak ambil, time umur 40 tu memang jauh lagi murah. Okay? Lepas tu, macam mana nak kira untuk keperluan kita kan? Keperluan hibah yang kita perlukan. So, first of all adalah expenses kali dengan how many years to cover. Okay, so caranya, contoh lah kan. Okay, ni adalah umur saya. Umur 25. Okay, 25 tahun. Expenses saya adalah 3,000 monthly. Okay. So bila 3,000 monthly, setahun sama dengan 36,000. Okay. So GNS inflation rate, good and services inflation rate kita adalah average 3% per annum. So kalau nak kira ni, kita kena kira pakai time value of money punya calculator. Okay. So tadi saya dah kira, daripada 36,000 dia jadi 51,381. Apa maksud ni? Okay, maksudnya contoh
Ingat tak kalau dulu kan kita kecil-kecil, kita beli barang dapur dekat mall ke dekat kedai shopping center kan. Satu troli kita dapat maybe RM50, RM60, RM100 kan. Tapi sekarang ni kalau satu troli penuh pun kita dah harga dah lain. Dah jadi 200. Hari tu saya pergi sendiri pun dah 300 kan. So benda tu adalah inflation tau. So apa maksudnya adalah nilai 36,000 ni pada ni kita kira tadi berapa tahun akan datang? 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang nilai 30,000 ni adalah RM51,381. So 36,000 tahun ni mungkin cukup untuk kita. Tapi 30 tahun akan datang, 36,000 ni tak sama dengan 36,000 tahun ni. 36,000 tahun ni sama dengan RM51,381. Kalau faham, kalau tak faham boleh tanya nanti Okay, next adalah bila kita dah tahu amount setahun after 30 years. Kenapa saya buat 30 years? Sebab basically after 25 years adalah 30 plus 25 years adalah waktu pencen saya. So now how many years you want to cover for your family? Okay, so kalau ikut Bank Negara Malaysia, dia suggestkan 3 ke 10 tahun. So cara kiranya adalah 51,000 kali dengan, contoh saya nak cover 5 tahun. So berapa yang saya perlukan? Adalah 250,000 plus lah. So upon my death and disability, my family akan dapat RM250,000. Ini adalah keperluan. Okay. Tapi kalau kita nak kira betul kan, kalau kita nak kira betul, kita kena kira based on real time expenses lah. Expenses real time ni, kalau kita tak kira ikut expenses real time, memang akan tak cukup. Faham tak? Okay. So itu saja daripada saya.